Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Apa khabar hari ini? Adakah kamu bersedia untuk belajar bersama dengan cikgu? Jom. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran RBT tahun 5 untuk tajuk Mari Membina Kipas Solar. Nampak menarik kan? Teruskan bersama cikgu. Baiklah, sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 5.1 reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baharu. Sebelum ini, kita telah belajar apakah maksud tenaga boleh baharu. Cikgu harap murid-murid masih ingat apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Kita lihat pula standard pembelajaran iaitu 5.1.3 melakar reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Hari ini kita akan melakar reka bentuk produk iaitu kipas solar yang kita akan bina. Sebelum melakarkan reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu, kita boleh mengenal pasti teknologi yang akan digunakan sama ada melalui tenaga solar, hidro, angin atau sebagainya. Cuba kamu perhatikan gambar-gambar yang cikgu berikan. Semestinya kamu masih ingat kan gambar-gambar ini cikgu pernah tunjukkan kepada kamu pada video sebelum ini. Gambar-gambar itu merupakan sumber semula jadi tenaga boleh baharu. Baiklah murid-murid, untuk projek kita pada kali ini iaitu membina kipas solar, kita akan menggunakan tenaga solar. Cuba kita fikirkan, bagaimanakah kita boleh menggerakkan bilah kipas dengan menggunakan tenaga boleh baharu? Mari kita bincangkan. Kita boleh menggunakan panel solar untuk menukarkan tenaga daripada cahaya matahari kepada tenaga elektrik yang disambungkan kepada motor. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih jelas. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan pada rajah yang diberikan. Pada rajah ini, kita dapat lihat dari mana punca kuasa elektrik yang akan diperolehi oleh kipas solar, iaitu daripada cahaya matahari. Panel solar akan menerima tenaga solar daripada cahaya matahari, seterusnya akan menukarkan kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik tadi akan dialirkan kepada suis. Sekiranya suis dimatikan, tenaga elektrik tadi ataupun kuasa elektrik tadi akan disimpan di dalam panel solar. Manakala apabila suis dihidupkan, kuasa elektrik tadi akan dialirkan kepada motor yang menyebabkan shaft pada motor itu akan berpusing. Seterusnya akan menyebabkan bilah kipas berpusing. Setelah kita mengenal pasti produk yang akan dibuat, iaitu membina kipas solar, langkah pertama yang kamu perlu lakukan ialah melakarkan reka bentuk kipas solar. Kamu boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea jika projek ini dihasilkan secara individu. Manakala jika berkumpulan, setiap ahli perlulah menyumbangkan 1 lakaran idea. Mari kita lihat contoh-contoh lakaran yang terdapat pada buku teks kamu. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 27. Pada halaman tersebut, kita boleh lihat contoh lakaran seperti yang cikgu berikan di sini. Lakaran pertama,
Cuba kamu perhatikan pada lakaran yang pertama, di mana kedudukan kipas, di mana kedudukan panel solar dan suis, serta bentuk-bentuk yang digunakan. Kita lihat pula contoh lakaran yang kedua. Perhatikan gambar. Dalam lakaran ini, cuba kamu perhatikan, terdapat sedikit perbezaan daripada lakaran yang pertama, iaitu dari segi kedudukan kipas dan panel solar serta bentuk yang digunakan, iaitu tadi berbentuk kuboid kan. Sekarang untuk di bahagian tapak dia menggunakan bentuk segitiga. Kedudukan suis masih sama. Kita lihat pula contoh lakaran yang ketiga. Cuba kamu perhatikan. Terdapat perbezaan di antara lakaran yang pertama dengan lakaran yang kedua. Pada lakaran yang ketiga ini, tapak masih sama berbentuk kuboid. Manakala untuk bahagian atas tapak pula, dia menggunakan segitiga yang berbeza daripada lakaran yang kedua. Kedudukan kipas juga berbeza. Baiklah murid-murid, daripada ketiga-tiga lakaran yang cikgu tunjukkan tadi, kamu perlu memilih satu lakaran yang terbaik. Dalam buku teks kamu ditunjukkan lakaran yang terbaik adalah menggunakan gabungan daripada lakaran yang pertama, kedua dan lakaran yang ketiga. Perhatikan pada gambar. Untuk bahagian atas tapak, kita dapat perhatikan gabungan di antara lakaran yang pertama, iaitu berbentuk kuboid, tetapi untuk bahagian atas, iaitu tempat ataupun kedudukan panel solar, dia menggunakan bentuk daripada lakaran yang kedua dan yang ketiga. Ini adalah contoh lakaran terbaik, hasil daripada gabungan lakaran-lakaran tadi. Seterusnya, langkah kedua selepas kamu memilih lakaran yang terbaik ialah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Sebelum menjadikan lakaran terbaik tadi sebagai panduan menghasilkan projek, lakaran itu perlu dinilai terlebih dahulu. Baiklah murid-murid, berikut merupakan contoh jadual penilaian. Kamu juga boleh merujuk buku teks pada halaman 29. Kita lihat bersama-sama contoh borang penilaian ataupun jadual penilaian yang diberikan. Di sini terdapat beberapa elemen yang perlu kita nilai pada lakaran, iaitu rupa, ruang, saiz dan nilai. Kita lihat satu persatu. Untuk elemen rupa, pada huraian ini diberikan reka bentuk dan kedudukan bilah kipas, suis dan panel solar dan ditandakan tidak sesuai. Pada ruang catatan, kita boleh lihat yang mana ditulis ubah kedudukan suis ke bahagian tepi projek. Kalau kamu ingat pada lakaran sebelum ini, kedudukan suis adalah berada di bahagian hadapan selari dengan kipas. Jadi selepas dinilai, kedudukan suis perlu diubah ke bahagian tepi. Mungkin dirasakan di bahagian tepi adalah lebih sesuai. Kita lihat pula elemen yang kedua, iaitu ruang. Huraian di sini ialah ruang tapak, ruang panel solar dan ruang motor. Ditandakan sesuai, maksudnya tidak perlu diubah suai. Untuk elemen yang ketiga iaitu saiz. Saiz bilah kipas dan saiz panel solar. Lihat pada lakaran. Sebab ditandakan di sini tidak sesuai.
Cuba kita lihat di ruang catatan, kita perlu besarkan saiz bot Impra dan saiz bilah kipas agar hasil projek lebih berkesan. Maksudnya di sini, untuk kipas ini, untuk kipas yang digunakan, kita perlu besarkan saiz. Kita perlu menggunakan bilah kipas yang lebih besar. Dan saiz bot Impra juga perlu dibesarkan. Maksudnya permukaan dinding di bahagian hadapan, belakang, tepi kiri dan kanan perlu dibesarkan. Untuk elemen yang terakhir, iaitu nilai. Nilai warna dan gabungan bentuk adalah sesuai. Jadi, tidak perlu dibuat apa-apa perubahan. Sebagai kesimpulan, ini merupakan lakaran terbaik yang telah kita buat penambahbaikan selepas kita membuat penilaian. Jadi, beginilah bentuk projek kipas solar yang akan dibina. Baiklah murid-murid, cikgu rasa setakat ini sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Sekian daripada cikgu. Terima kasih atas kerjasama daripada semua murid-murid untuk bersama-sama dengan cikgu belajar tajuk kita pada hari ini. Aktiviti seterusnya akan disambung pada video yang berikutnya. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel cikgu. Bye-bye.